Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mengikuti dan menonton video-video di YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk menekan button subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan Islam tahun 3, dan hari ini kita akan belajar 3 bahagian. Yang pertama Al-Quran, iaitu masih lagi di dalam topik surah hafazan, surah Al-Asr. Yang kedua kita masih lagi di bawah tajuk adab, iaitu adab menuntut ilmu. Dan subtopik dia adalah berkaitan dengan kepentingan dan keistimewaan menuntut ilmu, adab menuntut ilmu. Dan yang ketiga kita akan pelajari jawi di bawah topik imbuhan apitan. Subtopik dia adalah berkaitan dengan imbuhan apitan ke dan an. Okey. Sebelum itu marilah adik-adik kita buka buku teks kita. Okey, kita mulakan yang pertama dengan membaca surah Al-Asri, iaitu surah hafazan kita. Kita pernah baca sebelum ini. Okey. Okey, dah terlepas lah. Okey, ini surah Al-Asri kita. Baiklah adik-adik, kita lihat surah Al-Asri. Bukan khas. Okey, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri. Sekali lagi, wal-'asri. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Sekali lagi, illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekali lagi dan kita hafaz. Baca dan terus hafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Adik-adik ya rahmat Allah, pertama sekali kita perlu ingat, kita perlu jaga-jaga huruf ra di hujung ini. Kita perlu bunyikan, kita sebagai tanda kita menghormati huruf ra yang berada di hujung ayat. Okey. Yang kedua, adik-adik perlu jaga huruf sad dan huruf sin dan huruf ba. Huruf ba ni huruf qalqalah. Okey. Nun sabdu adalah hukum bagi wajibul guna ataupun bacaan bersabdu bertasydid. Nun dan sin adalah hukum ikhfa hakiki. Adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik boleh baca dan ulang video ini untuk hafaz surah Al-Asri. Sekarang kita pergi kepada tajuk yang bahagian kedua, iaitu adab. Okey, bahagian adab pada muka surat berapa ni? Okey, pada muka surat 131. Okey, ini pun kita dah belajar minggu lepas. Ini kita ulang balik dan kita fokus kepada tajuk kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Okey. Adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak pelajari tentang kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu ni. Kenapa kita perlu mengamalkan adab menuntut ilmu? Ketika walaupun kita tahu dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, kita perlu beradab, perlu ada akhlak, perlu ada etika. Kalau bahasa orang bukan Islam, etika. Kita orang Islam lebih menjurus kepada perkataan adab. Adab ni berkaitan dengan akhlak. Okey.
Yang pertama, kenapa kita perlu, kenapa pentingnya adab ini dalam bentuk ilmu? Yang pertama, kita mudah memahami isi pelajaran. Mana mungkin adik-adik sedang belajar, adik-adik tidak menjaga adab, tumpuan kita dalam kelas tidak ada. Maka kita tak fahamlah guru ajar apa. Cikgu tengah mengajar di hadapan, ada di kalangan kita yang tidak menjaga adab, kita bising. Kita ada rakan-rakan buat bising, maka kita tidak dapat faham apa yang ingin disampaikan oleh guru. Yang kedua, adik-adik ilmu bertambah berkat. Bila adik-adik beradab ketika menuntut ilmu, adik-adik dengar sehingga habis, adik-adik tidak membuat bising, adik-adik menghormati apa yang guru sampaikan di hadapan kelas, maka keberkatan itu bertambah. Lagi-lagi adik-adik belajar berhadapan dengan guru. Belajar seperti sekarang kita dalam tempoh PKP, adik-adik berada di rumah, adik-adik terpaksa belajar sendiri. Tapi dengan adanya video ini, adik-adik umpama belajar bersama dengan ustaz. Cuma tidak boleh bertanya soalan. Tanya soalan secara WhatsApp. Maka secara tak langsung dengan belajar bersemuka dengan guru-guru adalah ataupun belajar dengan menonton video guru, melihat wajah guru, semoga-moga ilmu yang kita perolehi itu akan bertambah berkat. Yang ketiga, adik-adik bermotivasi untuk belajar. Adik-adik nak belajar. Adik-adik nak belajar, adik-adik perlu ada rasa tanggungjawab. Adik-adik perlu ada disiplin. Kalau adik-adik belajar dalam kelas, adik-adik tidak memberikan sepenuh perhatian, takut-takut adik-adik tidak bersemangat, adik-adik tidak rasa terdorong untuk menghabiskan isi pelajaran yang diajar oleh guru. Okey, yang keempat, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Sebab itu bila kita beradab, kita berdisiplin, kita ikut kepada pengurusan masa yang betul. Guru kata sila siapkan kerja dalam masa 30 minit, adik-adik patuh, adik-adik cuba siapkan dalam masa 30 minit, insya-Allah adik-adik akan menjadi seorang murid yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Okey, yang seterusnya, yang kelima, disayangi guru dan rakan-rakan. Adik-adik perlu ingat. Contoh yang Ustaz boleh bagi adalah Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu, dia sangat menjaga adab, menjaga etika, menjaga akhlak ketika berguru. Dan sangat disayangi oleh gurunya. Imam Hanafi, kalau tidak silap Ustaz, kalau silap boleh betulkanlah. Bagaimana Imam Syafi'i ini belajar sehingga dia menjadi seorang yang cukup berilmu dan menjadi rujukan ketika usia yang muda lagi. Kita murid-murid hari ini perlu beradab, perlu menjaga adab ni ketika menuntut ilmu agar bukan hanya disayangi oleh guru dan murid-murid, tetapi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, adik-adik, adalah diangkat darjat di sisi Allah. Bila kita ni jadi orang yang beradab, lebih-lebih lagi dalam menuntut ilmu, maka kita harapkan diri kita akan disayangi Allah dan seterusnya. Orang yang berilmu ni di sisi Allah Subhanahu Taala adalah tinggi darjatnya. Lagi-lagi kalau adik dah belajar, adik kongsikan ilmu yang adik belajar itu, adik-adik boleh amalkan, adik-adik ajar pada orang lain, lagi tinggi darjat adik-adik akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di akhir bahagian ini Ustaz nak adik amalkan doa ini dalam kehidupan seharian, iaitu bacaan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar adik amalkan, walaupun Ustaz tahu, Ustaz yakin adik-adik semua dah hafal doa ini. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kini kita pergi pada tajuk yang terakhir, bahagian yang terakhir, iaitu jawi. Okey, kita jumpa.
Okey, tajuk jawi kita pada kali ini adik-adik, pada kali ini adik-adik kita nak pergi pada tajuk imbuhan apitan. Imbuhan apitan. Okey, dalam buku teks dalam buku teks adik-adik pada buku surat 59, pada buku surat 59. Okey, pada muka surat 59 adik-adik kita dah belajar beberapa imbuhan apitan dan hari ini kita nak pergi pada imbuhan apitan kedanaan. Okey, dalam buku teks dia bagi contoh dua. Perkataan iaitu kehalusan dan kepekaan. Kalau ada adik tengok di sini, apakah perbezaan kedua-duanya? Padahal Ustaz sebut kedanaan, tetapi ada perbezaan di sini. Okey, di sini apa yang kita nak lihat? Apakah yang perbezaan adalah imbuhan akhiran kedanaan iaitu nun dan hamzah nun. Okey, Ustaz nak pergi pada Ustaz punya contoh yang Ustaz dah ada ni. Okey. Di sini ada adik. Okey. Contoh yang Ustaz bagi pada sini adalah kekuatan, kekeliruan, ketakwaan. Ada Ustaz warnakan. Yang merah ini adalah imbuhan apitan yang kita belajar ini iaitu ke dan an. Ini kita nak belajar ke dan an. Imbuhan apitan ke dan an. Imbuhan awalan dia ke dan akhiran dia an. Tetapi dalam penulisan Jawi diwujud dalam 3 wajah ataupun 3 bentuk. Yang pertama imbuhan awalan dia ke, akhirannya nun. Yang kedua awal dia ke, di hujung dia alif nun. Dan yang ketiga awalnya ke, di hujungnya hamzah nun. Okey. Adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz nak kongsikan bagaimana kalau adik-adik nak tulis Jawi, nak pilih di hujungnya alif nun ke, hamzah nun ataupun nun saja, adik-adik perlu lihat kepada perkataan asal dia. Okey, contoh yang pertama kekuatan. Perkataan asal dia kuat. Tulis Jawi kuat. Qaf, waw, alif, ta. Di hujung dia adalah ta. Maka apabila di hujungnya ta, bukan waw, bukan alif, maka adik-adik perlu tambah nun. Okey. Yang kedua, contoh Ustaz bagi contoh yang lain. Kekusutan. Di hujungnya huruf ta, maka kita tambah nun. Okey, yang kedua, kekeliruan. Kataan asal dia keliru. Hujung dia adalah huruf waw. Kalau di hujungnya huruf waw, kita tambah alif nun. Bukan tambah hamzah nun. Kita perlu ingat. Hujung waw tambah alif nun. Hujung selain daripada waw dengan alif tambah nun. Okey. Kekeliruan ataupun keperluan. Dan yang ketiga ketakwaan. Kataan asal dia taqwa. Maka di hujung kata asal dia huruf alif. Maka bila kataan asal dia huruf alif, hujung dia huruf alif, maka kita tidak perlu tambah alif nun lagi. Takkan alif lagi. Tidak, kita tambah hamzah nun. Bukan tambah nun saja, tambah hamzah nun. Kalau alif di hujung, maka tambah hamzah nun. Senang saja adik. Tiga wajah yang akan terjadi yang berbeza di hujungnya apabila kita melihat kepada perkataan asal di hujungnya huruf apa, 3 huruf selain daripada huruf alif dan huruf waw tambah nun, ataupun kalau di hujungnya huruf waw tambah alif nun, kalau di hujung perkataan itu huruf alif tambah hamzah nun. Okey, ini tugasan ada di rumah. Yang menonton video Ustaz boleh cuba buat, iaitu cuba beri contoh setiap satu ini. Setiap satu, bukan salin balik. Setiap satu ni cari contoh yang sama yang ada imbuhan apitan ke dan an dalam 3 bentuk yang berbeza. Kaf dengan nun, kaf dengan alif nun, kaf dan hamzah nun. Okey, adik-adik di rumah boleh cuba buat dan tulis dalam buku tulis. Okey, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai untuk
pembelajaran kita untuk topik pendidikan Islam tahun 3 minggu yang ke-24. InsyaAllah pada umum kita akan jumpa pada kelas pembelajaran maya pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.